Bismillahirrahmanirrahim. Mata pelajaran tilawah Al-Quran bahagian kefahaman. Baik, hari ini kita akan belajar unit 1 iaitu memahami surah Al-Fatihah. Kefahaman surah Al-Fatihah. Hari ini kita akan tengok terjemahan surah daripada ayat ke ayat. Terjemahan ringkas daripada ayat ke ayat. Baik, kita tengok ayat yang pertama. Saya tunjuk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Baik, ayat ini adalah lafaz yang sangat hebat. Kenapa? Allah anugerahkan lafaz bismillah ini hanya ada dalam kitab Al-Quran sahaja. Tak ada pada kitab-kitab yang lain, iaitu kitab Yahudi tak ada dan kitab Kristian pun tak ada. Dan Bismillahirrahmanirrahim ni adalah ajaran Allah yang mengajar kita. Mengajar apa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Allah yang ajar kita menyebut lafaz ini, selalu menyebut lafaz ini dalam apa perkara yang kita lakukan. Contohnya, kita nak makan, Bismillahirrahmanirrahim. Kan, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah yang ajar kita sebut. Jadi apabila Allah ajar kita, kita kena buat. Kita nak makan, nak tidur, nak main, segala-galanya sebutlah Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita walaupun kita nak qada hajat. Apa tu qada hajat? Contohnya berak, kencing, kena sebut Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Kan Allah ada ajar kita dalam ajar kita berdoa kan. Nak masuk tandas baca doa, nak keluar tandas baca doa. Allah yang mengajar kita. Baik, seterusnya ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil-alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Lafaz puji, pujian kepada Allah. Kita memuji Allah. Allah suka kita memuji Allah dan Allah menjawab setiap pujian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin. Ar-Rahmanirrahim. Allah menjawab. Bukan sekadar-kadar baca, Allah menjawab lafaz ini. Baik. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara. Allah memelihara dan Allah yang menjaga alam ini. Tak ada orang lain yang menjaga, Allah sahaja yang memelihara dan menjaga alam ini. Tiada kuasa lain. Baiklah, tengok ayat yang ketiga. Ar-Rahmanirrahim. Maha Pemurah. Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah sangat pemurah dan Allah sangat penyayang. Contohnya, Maha Pemurah Allah. Allah Maha Pemurah Allah. Allah beri kepada sekalian makhluk. Sifat Ar-Rahman ni Allah beri kepada sekalian makhluk. Maksudnya Islam ataupun bukan Islam, semua mendapat Ar-Rahman. Semua mendapat Maha Pemurah Allah. Kan kita tak pelik, kita tengok kenapa orang tu kaya, orang kafir, orang bukan Islam kaya, kenapa orang Islam miskin? Kerana sifat Ar-Rahman Allah. Allah beri kepada semua makhluk tak kira agama. Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah Maha Mengasihani Allah. Allah bagi kepada orang Islam sahaja, iaitu orang Islam yang beriman. Orang Islam yang biasa-biasa tak beriman tak akan dapat Ar-Rahim Allah. Yang dapat Ar-Rahim Allah hanyalah orang yang beriman. Macam mana orang yang beriman itu? Ustazah pernah bagi tahu sebelum ini dalam mata pelajaran akidah tajuk 1 iaitu rukun iman. Pengertian rukun iman. Dekat situ Ustazah ada bagi tahu apa itu iman. Dan kalau kita nak dapat sifat Ar-Rahim Allah, kita hendaklah beriman kepada Allah. 100% beriman kepada Allah. Baik.
Ustazah ulang semula. Ar-Rahman. Ar-Rahman ni contohnya kasih. Ar-Rahman ni contohnya Maha Pemurah. Contohnya seorang bapa dengan anak. Macam mana kasih sayang bapa dengan anak? Kan bapa kita bagi je, kerja dapat duit, anak-anak tu, anak-anak ini bagi kan, bagi je. Itu adalah Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim ni seumpama seorang ibu, seorang ibu yang sangat penyayang. Dan kalau siapa nak dapat kasih sayang Allah, mestilah betul-betul beriman kepada Allah. Baik, tengok ayat yang keempat. Maliki Yaumiddin, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan. Allah yang menguasai hari akhirat kelak. Baik, ini adalah antara kita dengan Allah. Kita buat baik, dapatlah ganjaran yang baik. Kita buat jahat, dapatlah ganjaran yang tak elok, yang jahat. Baik, ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada Engkau sahaja kami memohon pertolongan. Maksudnya kita sebagai manusia mestilah wajib meminta pertolongan kepada Allah, menyembah Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Tak boleh menyembah selain daripada Allah. Tak boleh melakukan syirik. Maksudnya tak boleh menyembah kuasa lain, jin ke, syaitan ke, tak boleh. Kita ada masalah, ada apa-apa masalah, kita kena minta pertolongan daripada Allah dan menyembah Allah. Jangan orang suruh hari ni kita pergi kita pergi tokong ke, kita pergi toko Buddha ke Cina, tengok orang sembah kita sembah. Tak boleh, sebab kita kena menyembah Allah yang Esa, satu, Allah yang Esa. Baik, seterusnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya kita sendiri wajib meminta, memohon hidayah kepada Allah. Allah yang beri hidayah kepada manusia, dan kita sebagai manusia kita tak boleh tunggu. Usaha tak ada. Kita kena berusaha memohon hidayah, memohon Allah tunjuk kepada kita jalan yang lurus, jalan yang betul, bukan jalan yang sesat. Dan ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya iaitu jalan orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ayat ke-7 ini Allah telah ceritakan, Allah ada ceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu, orang-orang yang beruntung kerana taat. Orang-orang yang beruntung kerana taat kepada Allah. Dan Allah ada tunjuk, ada ceritakan kisah-kisah orang yang sengsara kerana ingkar kepada perintah Allah. Baik, itu sahaja terjemahan secara ringkas suratul Fatihah. Baik, sekarang tadi Ustazah dah jelaskan terjemahan suratul Fatihah. Sekarang ni kita enjoy sahaja. Kita dengar lagu ni. Ustazah rasa semua tahu lagu ni. Siapa tahu, jom nyanyi sama-sama lagu maksud suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembahmu, ya Allah hanya kepadamu kami mohon pertolongan.
Baik, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.